Hello pelajar-pelajar teacher semua, apa khabar? Harap anda semua siap-siap belaka ya. Alright, kita akan belajar gabungan dengan past perfect dan simple past tense. Gabungan ayat lah yang menggunakan past perfect dan simple past tense. Sebelum ni pun kita dah belajar, saya beri sedikit aja contoh. Saya nak tambahkan contoh di sini sebab past perfect ni walaupun kita guna untuk masa-masa lepas, masa dia ada perbezaan sikit. Okey, kita tak guna last week, last month, tak. Okey. Kita sambung After he had repaired the puncture, he drove home. After he had repaired the puncture, he drove home. Selepas baiki puncture tu, ni kereta. Kalau drove memang kereta lah. Mungkin kereta dia puncture. Bahasa Malaysia kita panggil kereta apa, sebut apa? Punctured tayar kempis. Alright. After he had repaired the puncture, he drove home. Selepas baiki tayar yang kempis tu, dia memandu pulang ataupun memandu balik lah. Drove home ya. So di sini kita guna perkataan selepas. So selepas dia baiki kereta dia yang ada tayar yang punctured tu, dia memandu balik. Okay. So di sini masa dia after, selepas. Cuba lihat perkataan ni, repaired, drove. So sama dengan perkataan past tense. Kalau had repaired, kita panggil ni perkataan untuk past perfect lah, past participle. Sama je perkataan ni, sama je untuk past tense. Okay, he told me that the train had left an hour before. He told me that the train had left an hour before. Dia beritahu saya yang kereta api telah berangkat, telah pergilah, telah berangkat 1 jam sebelum ni. Okey, 1 jam sebelum ni lah. Okey, sebelum diberitahu tu, selepas sejam kereta api tu berlalu ataupun berlepas, baru dia beritahu saya lah. He told me that the train had left an hour before. Sejam sebelum kereta api itu telah berlepas. So, yang mana berlaku dahulu? Kereta api itu berlepas dahulu, lepas tu baru dia beritahu saya. So perkara mana yang berlaku dulu? Had left. The train had left. So satu yang berlaku dulu, sebelum perkara lain kita akan guna had. So had left. Right? He told me that the train had left an hour before. Told, beritahu. Tell, kata asal atau kata dasar. Past tense ataupun past perfect. Told. He told me that the train had left an hour before. Sejam sebelum. Lihat masa ini ya. Masa ni sejam sebelum lah. Sebelum ni. Alright. After the film had finished, we went home. After the film had finished, we went home. Selepas habis wayang gambar tu, kami pun pulang ke rumah. Selepas habis wayang gambar tu, kami pun pulang ke rumah. Okey, di sini kita guna perkataan after. Maksud dia selepas. Alright, after the film had finished, we went home. Okey, lihat perkataan ni, had finished. Gambar tu habis dulu, lepas tu baru kita pulang. So yang mana berlaku dulu? Gambar tu habis dulu kan. So had finished. Sebab tu kita gunakan had finished. So saya harap anda faham ya penggunaan past perfect di sini ya. Ia menunjukkan perkara yang berlaku dulu. Okay. After the film had finished, we went home. Finished, perkataan past tense. Went pun perkataan past tense juga. Go, went, finish, finished. Alright. Kalau had finished, past perfect lah. Kalau finish saja, sama dengan perkataan past tense. Okay. Saya nak teruskan ya. We reached the airport 10 minutes after we had left the house. We reached the airport 10 minutes after we had left the house. So perkara mana yang berlaku dulu? Di sini maksud ayat di sini, kami sampai di airport, lapangan terbang lah. Kami sampai di airport 10 minit selepas kami tinggalkan rumah. That means keluar dari rumah lah. Okay. We reached the airport 10 minutes after we had left the house. So selepas 10 minit kami tinggalkan rumah, keluar dari rumah, kami sampai ke airport. So perkara mana yang berlaku dulu? Had left. Okay, had left.
kami keluar dari rumah dulu. Okey, kami keluar dari rumah dulu 10 minit. Lepas tu baru kami sampai di lapangan terbang. So perkara yang berlaku dulu kita guna had. We reached the airport 10 minutes after we had left the house. Alright, next one. Peter said that he had lost his car keys. Peter said that he had lost his car keys. Kunci kalau satu kita sebut key, kalau banyak keys. Okay, Peter said, Peter beritahu yang dia telah kehilangan kunci keretanya. Peter beritahu bahawa dia telah kehilangan kunci keretanya. Okay, so said di sini beritahu. Perkataan asal say, S-A-Y, past tense said ataupun past perfect said. Lost pun past tense juga, guna had, lost, past perfect. Alright, so perkara mana yang berlaku dulu di sini? Had lost, so dia kehilangan kunci. Lepas tu dia baru dia beritahu kita. Okay, Peter said that he had lost his car keys. Kalau tak hilang dia takkan beritahu kan. So perkara yang berlaku dulu, dia kehilangan kunci dia dulu, dia telah hilangkan kuncinya dulu. Alright, lepas tu baru dia beritahu. So past tense, past perfect. Ingat ya, gabungan past tense dengan past perfect di sini. Ini past tense is past perfect. Okay. Jadi sini betul past tense, this is past perfect. Alright, we continue. The gardener had swept the dried leaves before we asked him to do so. The gardener had swept the dried leaves before we asked him to do so. Pekebun, gardener pekebun. Pekebun itu telah menyapu daun-daun kering ya. Dried leaves maksudnya daun-daun kering. Perkataan asal dia dry, D-R-Y, kering. Okay, yang telah kering, dried. Okay. Leaves, daun-daun. Daun kalau satu ejaan dia L-E-A-F. L-E-A-F. Kalau banyak L-E-A-V-E-S lah. Leaves. Dried leaves, daun-daun kering. The gardener had swept the dried leaves before we asked him to do so. Pekebun tu telah sapu semua daun-daun kering sebelum kami beritahu dia. Okay, jadi sebelum kita beritahu dia, pekebun tu dia telah pun sapukan semua daun-daun kering di situ. Alright, macam semua orang, kebanyakan orang kita beritahu dulu kerja baru dia akan buat. So gardener ni dia rajin. Okay, dia sapu semua daun-daun tu sebelum kita beritahu dia ataupun sebelum kita suruh membuat. Begitulah, to do so, begitu suruh buat begitu. The gardener had swept the dried leaves before we asked him to do so. The gardener had swept the dried leaves before we asked him to do so. Okay, swept perkataan past tense ya. So had swept past perfect sebab ada had past perfect tapi sama dengan past tense. Swept, asked, okay. Dried ni dah kering, daun tu dah kering kan, dried. Yang ni pun perkataan past tense juga, dried. Okay. Alright, lihat di sini nombor 7. When she had tied up the bags of rubbish, she threw them into the bin. When she had tied up the bags of rubbish, she threw them into the bin. Apabila dia telah mengikat bag yang ada sampah tu, tied up the bags of rubbish. Bags of rubbish, bag-bag yang ada sampah. Rubbish ni sampah. Okay. When she had tied up the bags of rubbish, she threw them into the bin. Dia buangkan sampah-sampah tu ke dalam tong sampah. Bin, tong sampah. Okay, tied past tense, guna had tied past perfect. Okay. Threw juga past tense daripada perkataan throw, buang ya. When she had tied up the bags of rubbish, she threw them into the bin. Kadang saya ulang banyak kali ya. Ada pelajar yang kadang-kadang mereka tak dapat sebutan dengan betul. So saya akan ulang banyak kali supaya mereka dapat sebutan yang betul lah semasa membaca ataupun menulis nanti. Okay. Ada setengah pelajar mereka akan cepat faham, ada setengah yang perlahan sikit kan. So ini cara saya mengajar lah.
mereka cepat ataupun pelan, saya akan ajar ataupun ulang banyak-banyak kali lah. Okey, cara ni saya rasa lebih baik lah untuk semua orang. Okey ya. So when she had tied up the bags of rubbish, she threw them into the bin. Threw past tense, had tied past past perfect, sorry. So anda tengoklah ada gabungan past tense di sini. Kita akan sambung lagi sedikit contoh ayat. Okey, bahagian akhir lah. Okey, ada beberapa lagi ya ayat contoh ya untuk past perfect dan simple past tense ya. Okay, most of the passengers got off the train when it had stopped. Most of the passengers got off the train when it had stopped. Kebanyakan daripada penumpang, passengers ni penumpang, okay, got off the train, penumpang apa ni, kereta api lah. Most of the passengers got off the train when it had stopped. Kebanyakan penumpang turun daripada kereta api apabila kereta api itu berhenti. Mestilah selalu perkara ni akan berlaku dulu ya. Kereta api berhenti, baru penumpang akan turun. So perkara yang pertama yang berlaku kita guna had. Okay, had stopped. Most of the passengers got off the train when it had stopped. Alright, next one. Okay, di sini kita guna when, apabila ya, apabila, when. Okay, next one is before. Kita guna before, sebelum untuk ayat ni. Before he left, he had given me his address. Before he left, he had given me his address. So sebelum dia tinggal, okay, ataupun pergilah, tinggal maksudnya yang tinggal ya, tinggalkan satu tempat ataupun pergi dari situ ya. Before he left, he had given me his address. So sebelum dia pergi, dia telah pun berikan saya alamatnya. So yang mana berlaku dulu? Dia berikan saya alamatnya dulu, lepas tu baru dia pergi. Senang nak faham kan? Dia berikan saya alamatnya dulu, lepas tu baru dia pergi. Perkara yang berlaku dulu kita guna had. So had given. Perkataan asal dia give, past tense gave, untuk past perfect ni given. Okay, had given. Next one, after. Di sini selepas ya, selepas. After he had taken his breakfast, he drove to work. After he had taken his breakfast, he drove to work. Okay, selepas makan pagi, makan sarapan pagi, dia pun memandu kereta ke tempat kerjanya lah. Selepas dia makan pagi, after he had taken his breakfast, he drove to work. Dia memandu ke tempat kerja atau memandu pergi ke kerja lah. Alright, after di sini kita gunakan perkataan after, selepas. Selepas, okay, after he had taken his breakfast, he drove to work. Okay, macam drove pun past tense juga. Alright, taken past participle, perkara yang sama, perkataan yang sama dengan apa ni, past tense lah. Okay, taken kita selalu guna untuk had saja. Okay, kebanyakan sama kan, saya beritahu. Okay, sambung nombor 11. She had cleaned ataupun tidy ya, perkataan asal tidy. Clean ni bersihkan. Clean, bersihkan. Tidy ni kemaskan. So hampir samalah. Okay, perkataan asal tidy, T-I-D-Y, past tense T-I-D-I-E-D. Alright, clean pun sama. Okay, ada ed di sini ya. Saya ulang ya. She had cleaned her room before her parents came home. Dia telah pun membersihkan biliknya sebelum ibu bapanya pulang balik ke rumah. Okay, pulang ke rumah atau balik ke rumah lah. She had cleaned her room before her parents came home. Okay, had cleaned, past perfect sebab dia lakukan perkara ni dulu. Dia bersihkan dulu sebelum ibu bapanya pulang ke rumah. Okay, she had cleaned her room before her parents came home. Dia bersihkan dulu, lepas tu baru ibu bapanya datang atau balik rumah kan. So perkara yang berlaku dulu kita guna had clean. Tidy ataupun kita boleh guna, kita boleh sebut sebagai she had tidied her room before her parents came home. Okay, yang ni kemaskan, yang ni bersihkan, hampir sama lah. Okay, last sentence. We had done our work before our boss came to the office.
We had done our work before our boss came to the office. Okay, kami telah selesaikan kerja kami sebelum bos kami datang ke pejabat. Kami telah selesaikan kerja kami ataupun habiskan kerja kami sebelum bos kami datang ke pejabat. Okey, faham ya? Done. Okey, ini past participle. Do, does, did, done. Kalau guna had, kita guna done. Alright. So, perkara yang berlaku dulu, had done. Okey, our work. Kami telah habiskan kerja kami. Okey, dah selesai. Had done our work. Okey, lepas tu baru bos datang. Sebelum bos datang lah. Okey, sebelum. Sebelum. Okey, kami telah selesaikan kerja kami sebelum bos kami datang ke pejabat. Okey, itu aja. Senang tak pelajaran ni? Senang aja. As long as kita tahu perkara mana yang berlaku dulu, kita boleh senanglah untuk kita guna past perfect ni. Okey, terima kasih banyak-banyak. Saya harap sangat-sangat anda semua faham cara saya mengajar ni. Saya terangkan dengan jelas. Saya rasa begitulah. Kadang saya ulang banyak-banyak kali kan. So macam saya kata, kebolehan seseorang tak sama. Okey, ada yang akan belajar perlahan, ada yang cepat. Okey, kita kena belajar dengan sabar untuk semua orang. Okey. So jangan lupa ya, bila dah selesai baca dengan suara. Kalau nak fasih jangan lupa baca dengan suara. Okey, mesti fahamkan dulu. Bila dah faham, bila dah boleh ingat, lepas tu kita mula baca dengan suara banyak-banyak kali lah. Okey. So terima kasih banyak-banyak ya kepada sesiapa yang telah subscribe, share, okay, like, comment, and kepada sesiapa yang belum lagi, tolong subscribe, like, comment and share. Thank you so much. Tolong jaga diri ya. Okay, bye bye. Take care of yourself. Bye bye.